So untuk video kali ni saya akan cerita sikit tentang Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam ni hidup pada zaman Raja Zulkarnain, yakni pada zaman Nabi Ibrahim. Tapi kisah dia yang kita selalu dengar, yakni kisah tentang dia, Nabi Khidir, beliau dan juga Nabi Musa. Nabi Musa ni hidup, jarak dia antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim lebih kurang 7 nabi. Nabi Khidir ni ialah nabi antara 4 nabi yang Allah jadikan umur dia berpanjang. Umur Nabi Khidir ni kisah dia boleh panjang. Kisah dia bermula sewaktu pemerintahan Raja Zulkarnain zaman Nabi Ibrahim. Raja Zulkarnain ni ialah satu raja yang dia sangat suka pada ibadat. Dia suka sangat-sangat buat ibadat. Dia cinta ke ibadat. Sampai satu masa dia terdetik untuk pergi merantau satu dunia untuk melihat keindahan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia minta ke Allah dia nak pergi merantau satu dunia. Dan dia kumpulkan bala tentera dan termasuk sekali Nabi Khidir. Ini dilantik sebagai panglima dia. Panglima perang waktu dia kumpul tentera tu. Dan Allah hadirkan satu malaikat untuk iringi Raja Zulkarnain. So bila peluang malaikat tu ada, Raja Zulkarnain ni dia sembang banyak, tanya tentang perihal langit, tanya tentang perihal bumi dekat malaikat ni. Dan antara satu dialog dia ditanya berkenaan ibadat malaikat dekat langit. Dan malaikat beritahu dekat langit ni malaikat ni dicipta untuk buat satu ibadat. Allah bagi satu tugas depa dan kekal satu tugas tu. Belahak. Okey. Maknanya ibadat malaikat ni kalau Allah hadir, Allah cipta dia untuk turunkan hujan, dia turunkan hujan sampai dia mati. Allah cipta dia untuk rukuk sampai dia mati. Cipta dia untuk sujud sampai akhir. Dan mereka malaikat ni takkan ingkar. Depa takkan ingkar. Allah tak jadikan sifat ingkar pada diri malaikat ni. So Raja Zulkarnain dengar macam tu, dia jadi cemburu lah. Untungnya malaikat ni dapat hidup panjang untuk ibadat. Kalaulah aku dapat hidup panjang untuk ibadat. Dan malaikat tu beritahu apa? Tahu tak kamu, dekat dunia ni ada satu ayak yang dinamakan air ma'ul hayat. Maknanya ayak ni kalau kita minum ke, kita mandi ke, kita akan hidup sepanjang tahun. So Nabi Khidir ni dengar ada ayak tu, dia nak cari lah supaya dia dapat buat ibadat. Kemudian dia kumpulkan ulama-ulama untuk cari tahu lebih lagi pasal tentang air ma'ul hayat ni. Dia tanya semua ulama-ulama kat negara tu, tak ada siapa pun yang jawab. Sampailah bangkit seorang ulama ni, dia kata, saya biasa dengar tentang dia, dan air ma'ul hayat ni ada pada satu tempat yang gelap kawasan dia. Kemudian dia kata, macam mana nak pergi kawasan yang gelap? Kita tak boleh tahu tempat tu dah gelap. Dan dia kata gelap tu tak nampak. Kira pejam pun macam tu juga, buka pun gitu juga. Sama macam kita pejam dengan buka, sama aja gelap dia. Yang kata ulama lagi, dia kata kita nak pergi boleh, tapi kita kena bawa kuda yang terang mata dia. Tanya Raja Zulkarnain lagi, macam nak tahu kuda tu terang mata atau tidak? Lepas tu dia beritahu, kuda yang terang mata ni ialah kuda yang betina dan masih dara. Mana kuda betina yang masih perawan ni, mata dia sangat-sangat terang. Maka dia bercarilah kuda betina yang perawan ni untuk dibawa mengembara tu. Dan dia pun merantau cari tempat yang gelap tu. Sampai dikatakan, ada kata sampai 12 tahun dia pun merantau tak jumpa. Sampailah kali baru dia jumpa. Lepas 12 tahun tu merantau, jumpalah Raja Zulkarnain, Nabi Khidir dan juga bala tentera dia. Sampai depan pintu gua tu nak masuk, dia beritahu tak boleh masuk ramai, kena masuk beberapa orang. So Raja Zulkarnain pilih beberapa orang dan dia dan juga Nabi Khidir masuk yang tu. Dan masuk tu sangatlah gelap, depa follow je, tak nampak apa langsung. Macam betul macam ulama tu beritahu. So depa jalan hanya berpandukan kuda betina tu je. So jalan dalam tu, baik depa masuk dalam gua tu, depa terpijak macam benda-benda batu-batu kat bawah tu kan. So depa pun teringat satu suara mengatakan, siapa yang ambil rugi, siapa yang tak ambil pun rugi. Maka depa ada yang ambil dan ada yang tak ambil. Dan depa teruskan perjalanan sampai keluar. Dalam perjalanan sebelum keluar tu, Allah ilham, Allah wahyukan kepada Nabi Khidir untuk pergi ke lokasi air ma'ul hayat tu. Dan Allah beritahu, ayak ni Allah utuskan hanya untuk Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir pun pergi dekat ayak tu dan dia minum dan dia mandi. Sebab dari itulah Allah panjangkan umur dia. So setibanya depa ni, tentera dan raja ni kat luar, so depa tengok apa yang depa kutip tu ialah satu permata yang sangat bernilai. So kenapa dia katakan rugi? So orang yang tak ambil ni rugi sebab depa tak ambil lah. Maksudnya pengajaran dia, orang-orang dulu ni, orang-orang yang kuat ibadat ni, raja-raja dulu ni, depa punyalah cemburu dengan ibadat orang tu sampai depa sifat cemburu depa ni bukan cemburu pada benda dunia tapi benda akhirat. Dia tahu malaikat buat ibadat banyak, pulun nak buat ibadat lagi banyak pada malaikat. Sebab depa nak satu kelebihan tu untuk bolehkan dia ibadat. So hidup depa ni fikir akhirat. Siapa jadi kat kita kalau Allah jadikan, Allah takdirkan air ma'ul hayat ni ada kita ni kan, orang cari ke apa kan. Kita kalau fikir bohonglah kalau kata kita cari tu sebab nak ibadat, jarang-jarang sekali. Ataupun kalau kita ni banyak cemburu dengan orang, cemburu bab dunia. Cemburu ni kalau bab ibadat ni boleh cemburu. Contoh kita nampak satu orang lelaki, kita nampak dia ni orang baik, orang soleh, orang banyak ibadat. Patutnya kita cemburu dia, beruntungnya aku kena pulun untuk jadi ibadat dia. Dan yang keduanya ialah situasi dalam gua tu. Situasi dalam gua tu diibaratkan sebagai nafsu. Nafsu ni takkan puas. Kita dapat nafsu, buat kita dapat harta sedunia sekalipun, kita akan nak lagi harta. InsyaAllah semoga beroleh manfaat untuk kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.